أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sehat? Bismillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah Ta'ala kurnia dan bekalkan buat kita. Sekali lagi, di malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu, tak lain tak bukan untuk kita menyambung kembali pengajian kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah, yang mana pada pertemuan yang sudah telah kita berhenti pada tajuk yang ke-75, muka surat yang ke-307, iaitu ucapan orang yang berpuasa apabila dicaci. Jadi sebagaimana kita semua sedia maklumi, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu merupakan perisai. Jadi kadang-kala bila kita tengah berpuasa ni, ujian tak kenal waktu. Tengah kita puasa ke tak puasa, ujian sampai. Makanya Nabi SAW anjurkan kepada kita saat kita berpuasa dan kita dimaki oleh pihak yang lain, maka ucapkanlah inni saim, inni saim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Tambah-tambah sekarang kita berada di awal bulan Muharram, dianjurkan kepada kita untuk berpuasa pada hari Tasu'a dan juga hari Ashura. Makanya jika sampailah sebuah waktu ataupun sebuah keadaan kita diuji dengan jiwa, ada orang caci maki kita ataupun hina-hinakan kita, maka praktikkanlah sunnah Nabi SAW ini, inni saim, inni saim. Jadi fa insya-Allah malam hari ini kita menyambung kepada tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ke-76. Apakah tajuknya? Ad-du'a inda ru'yatil bil kauratis samari, inda ru'yati bil kauratis samar, iaitu doa ketika melihat putik buah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap di kalangan kita dia sangat berhajat kepada harta. Makanya ada di kalangan mereka yang mendapatkan harta dengan bekerja di bawah orang yang lain. Ada pula yang sampai menanam tanaman. Nun di sana ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW saat kita melihat kepada putik buah tanaman kita saat telah pun mengeluarkan buahnya. Apa doa tersebut? Jom kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok tadi kepada tajuk besarnya adalah inda ru'yati bil kauratis samar, doa ketika melihat kepada putik buah. Jadi buah-buahan ini memang banyak kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai apa? Sebagai balasan dan juga ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal soleh di atas muka bumi ini. Di antara dalilnya kita boleh lihat pada muka surat yang kelima dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang atas sekali Allah Ta'ala kata, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Di sini Allah Azza wa Jalla nak bagi motivasi kepada kita, sampaikanlah berita gembira kepada siapa? Orang beriman, orang beramal saleh. Apa kita akan dapat kalau kita beriman dan beramal saleh kak? Annalahum jannat, bagi mereka akan mendapatkan syurga-syurga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Telah berada dalam syurga tersebut, apa Allah sebutkan? Kullama ruziqu minha min thamarah,
Setiap kali mereka direzekikan dengan buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, kata mereka, buah-buah ni macam pernah kami dapatkan sebelum daripada ni. Tapi kata Allah, wa utubihi mutasyabiha, kami bagi akan seakan-akan, kami berikan kepadanya seakan-akan macam yang pernah mereka nikmati. Walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka pasangan-pasangan yang suci-suci, wahum fiha khalidun, mereka kekal dalam syurga tersebut. Jadi di sini antara nikmat besar bagi penghuni syurga saat dia dapat menikmati buah-buahan, dan nikmat besar bagi penghuni dunia saat dia menanam tanaman ketika dia melihat tanam-tanamannya mula membuahkan hasil. Nampak tak? Jadi dia berbahagia. Jadi di antara bentuk kebahagiaan insan, tak boleh dia nak riak dan takabur, apatah lagi nak bersikap ujub. Tengok orang lain tanam tak jadi, aku tanam jadi. Ada sikap ujub. Jadi antara bentuk kita ni nak nampakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala saat melihat kepada buah tadi mula berputik, maka ucapkanlah doa semisal yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Doanya bererti apa? Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, berkatilah kami pada negeri Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina, berkatilah kami pada takaran kami ataupun gantang kami. Wa barik lana fi muddina, dan juga berkatilah kami pada cupak kami. Gantang dan juga cupak. Baik, jadi jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kamil, hadis yang sempurna di sini disampaikan daripada siapa? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana an-nas idza ra'au awwal ath-thamari ja'u bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kebiasaan manusia-manusia ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendapatkan hasil, ketika mereka melihat tanam-tanaman mereka telah pun mengeluarkan hasil, apa mereka buat? Ja'u bihi ila Nabi. Ja'u, mereka pun mendatangkan ataupun membawakan hasil-hasil tanaman itu bertemu siapa dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena belajar akhlak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna katanya, kita pula kalau dapatkan hasil-hasil yang baik, kadang-kadang kita simpan dulu. Kita pilih yang tak elok baru kita nak sedekahkan. Tapi sahabat-sahabat Nabi tidak. Ketika mana mereka melihatkan hasil-hasil yang baik-baik itu telah pun berada di hadapan mereka, first kali mereka bawa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan, mereka sangat berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan mereka ataupun doakan keberkatan di atas rezeki mereka. Tengok, fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi mengambil buah-buahan tersebut, hasil-hasil tanaman tersebut, qala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inilah dia teks asalnya, Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, berkatilah kami pada negeri Madinah kami. Tapi poin dia sekarang ni jemaah sekalian, pasal kita tak berada dekat negeri Madinah, boleh ke tak boleh baca doa ni? Pasal doa ni Nabi baca khas untuk penduduk Madinah. Yang mana ketika Nabi dah hijrah daripada Makkah Al-Mukarramah, Nabi sampai ke Al-Madinatul Munawwarah, maka ketika para sahabat bawakan makanan tersebut, buah-buahan tersebut, maka Nabi pun berdoa untuk keberkatan 2 kali ganda untuk negeri Madinah. Kemudian Nabi pun berkata, ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami pada gantang kami, berkatilah kami pada cupak-cupak kami. Ini takaran-takaran jenis-jenis timbangan ini. Baik, kemudian Nabi SAW menyambung doanya dengan doa begini, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Apa artinya? Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Ibrahim itu merupakan hamba-Mu, dan dia juga merupakan kekasih-Mu, dan dia juga merupakan nabi-Mu, nabi pilihan-Mu. So di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan dan memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Ibrahim itu merupakan hamba-Mu, kekasih-Mu, dan juga nabi-Mu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan sesungguhnya aku ini merupakan hamba-Mu dan juga nabi pilihan-Mu. Di sini kita boleh tengok sifat tawaduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah bagi tahu dalam dunia ni ada 2 orang saja dipanggil sebagai khalil. Siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa ketika Nabi menyatakan ungkapan ini, Nabi tak kata aku pun nabimu, aku pun hamba-Mu dan aku pun kekasih-Mu. Di sini sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun macam tu jugalah. Saya kira siapa-siapa di kalangan kita yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak senang-senang nak mengaku diri kita ustaz. Betul tak? Bila orang tanya nama siapa, kita pun terus Faiz saja. Kita jarang nak sebut nama saya Ustaz Faiz. Dia jadi macam kita takut ada sikap sombong ataupun riak dengan jawatan, sedangkan kita sangat sedar kita ni bukanlah taraf ustaz pun. Cumanya kita dipilih untuk menjadi penyampai saja, untuk orang berkongsi saja, hasil daripada sedikit daripada apa yang kita pernah belajar dahulu. Makanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah kita belajar doa, kita belajar hadis. Kita bukan setakat baca pada teksnya sahaja, tapi ambil hikmah-hikmahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawaduk yang sangat dahsyat, dan Nabi mengatakan wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Mana-mana orang yang bersikap dengan sikap tawaduk, pastilah Allah akan angkat darajat hidupnya. Jelas? Jadi di sini doa tu tak berhenti kat situ je. Saya nak bacakan teks penuhnya. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wa innahu da'aka li Makkah. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam yang merupakan kekasihmu, nabimu, hambamu, telah mendoakan keberkatan untuk negeri Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah. Dan aku pula berdoa kepada engkau wahai Allah, kurniakanlah keberkatan dalam negeri Madinah. Bimithli ma da'aka li Makkah, semisal yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ke atas Mekah. Wa mithlihi ma'ah, jadikanlah juga doa aku ini termakbul sebagaimana engkau makbulkan keberkatan negeri Makkah. Qala, di sini kita belajar pula akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Lepas Nabi dah panjatkan doa-doa ini di hadapan orang-orang tua yang menyampaikan buah-buahan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi buat? Thumma yad'u asghara walidin. Kemudian Nabi pun memanggil kanak-kanak kecil yang berada di sekitar itu, walidin lahu fayu'tiyah dzalik. Kemudian Nabi pun panggil dan Nabi pun suruh depa ambil mana buah-buah yang elok-elok tu. Kemudian apa yang berlaku? Fayu'tiyahu dzalika thamar. Hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa akhlak yang berikutnya? Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan sesuatu yang baik, malah Nabi terus berinfak ataupun bersedekah. Yang ni kita nak kena belajar jemaah sekalian. Kadang-kadang ada jiran-jiran kita yang baik-baik, masya-Allah tabarakallah, dia bagi kat kita buah-buah ke, dia bagi kat kita kuih-kuih yang elok-elok sikit ke? Kan? Kadang-kadang kita sampai asing-asingkan yang tak elok, baru kita nak pas kat orang. Yang elok yang kita makan. Salah ke tak salah macam tu? Kalau ikut dia bagi kat kita, kita ada hak lah nak makan yang elok-elok pun. Cuma nak mewarisi dan nak meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak mudah. Jadi kalau kita dah dapat ada orang bagi kepada kita hadiah, sedekah, makanya kita cuba pilih yang terbaik untuk sampaikan pula yang lain kepada yang lain. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Tengok apa kata Allah Taala dalam Al-Quranul Karim. Duhai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Min tayyibati ma kasabtum, berinfaklah daripada sumber yang baik-baik yang kalian dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga apa yang kami keluarkan yang baik-baik untuk kalian daripada bumi ini. Kemudian dalam bab etika bersedekah ni Allah pesan apa kepada kita? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Jangan kau pilih sesuatu yang kau tengok tu pun kau pejamkan mata, baru nak bagi sedekah pada orang. Maksudnya benda yang kita menyampah nak pakai, benda yang kita menyampah nak dapatkan tu, kita pergi bagi dekat orang. Di sini Allah Taala ajar. Dan patah balik kepada hadis ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baru hadir, hayyakumullah bayyakum. Kita berada pada dalam tajuk doa ketika melihat putik buah. Siapa yang ada buku Hisnul Muslim, buka muka surat 308. Kita dapat lihat tadi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah Allahumma barik lana fi thamarina. Jadi ini di antara doa yang paling pendek kita boleh bacakan lah saat ada orang bagi hadiah ataupun bagi sesuatu kepada kita dari sudut makanan ataupun buah-buahan. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada
buah-buah kami. Saya nak patah balik tadi kepada apa yang disampaikan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Perangai Nabi SAW, bila Nabi dapat sesuatu yang baik, Nabi panggil siapa? Kanak-kanak. Kenapa Nabi bagi kepada budak-budak, tidak bagi kepada orang tua? Di sana ada syarahan hadis, kerana anak-anak kecil mereka tak mampu bersabar di atas sesuatu yang indah dan juga yang baik-baik. Tambah-tambah, hal tersebut adalah makanan, benda yang manis-manis. Kita mungkin anak kita hari ini dia terdedah dengan benda manis yang lain, sampai mereka tak menghargai kepada buah apple, buah limau, buah tembikai dan semisalnya. Pasal mereka mungkin ada Dunkin Donut, mereka ada yalah coklat. Kan? Bila orang bagi buah pun dia rasa macam benda tu benda yang picisan. Jadi sebab itu antara dakwah Nabi dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi utamakan kanak-kanak yang kecil, Nabi bahagiakan mereka kerana disebutkan mereka tak mampu bersabar. Dan macam mana Nabi bahagiakan orang-orang tua tadi? Dengan jalan orang tua ni biasa dia suka nak dengar ucapan baik-baik. Faham tak? Jadi Nabi pun doakan keberkatan di atas rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai bab yang ke-76. Okey. Ada soalan? Bun? Okey? Clear? Barakallahu fikum. Jom kita pergi kepada muka surat 309. Tajuk yang ke-77 iaitu doa al-atas. Doa ketika bersin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa pula di kalangan kita yang tidak pernah bersin? Dan sesungguhnya agama Islam ketika mengajarkan penganutnya saat bersin, di sana ada sebuah amalan yang kadang-kala kita sendiri pun tengok ramai di kalangan kita tak amalkan, iaitu mengucapkan tahmid. Apa dia tahmid? Alhamdulillah, itu tahmid. Okey. Jom kita tengok kepada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang kita bakal dengarkan datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Jadi jelas. Benda paling mudah. Tapi jemaah sekalian, kita dituntut untuk sama-sama ada sedikit kekuatan untuk menegur orang-orang yang tak ucap Alhamdulillah. Dan kalau kita memiliki anak-anak ataupun adik-adik yang mungkin dia bersin tapi dia tak ucap Alhamdulillah, berdoalah kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk sampaikan peringatan. Suruh mereka sebut Alhamdulillah agar kita boleh ucap tashmid balik. Yarhamukallah. Nampak tak? Jadi kekuatan ni kena minta tolong Allah Ta'ala. Dia tak boleh sandarkan pada diri. Nantilah aku ada ilmu, nantilah aku ada ilmu. Jangan. Kan? Minta tolong Allah Ta'ala. Bersin dalam salat. Sebahagian ucap, sebahagian boleh ucap tapi tak jahar. Kan? Kalau terbersih hacum, cukup kita sendiri dengar. Alhamdulillah, khalas. Kalau kita minta dia ucap Alhamdulillah tapi dia kata dalam hati, so kita hanya boleh cakap dekat dia apa yang kau buat tu betul tapi tak menghidupkan sunnah. Sebab sunnahnya Nabi nak orang yang bersin tadi dia ucap Alhamdulillah supaya kita boleh tashmid. Tashmid tu maksud dia kita mengucap kembali dengan doa Yarhamukallah. Nampak tak? Okey. Jadi perkataan Alhamdulillah ni jemaah sekalian, jangan pernah kita remeh-remehkan. Saya selalu ucap di antara ucapan salafus salih, idza qulta alhamdulillah faqad syakartallah fazadaka. Saat engkau ucap sekali sahaja Alhamdulillah, sesungguhnya engkau telah menzahirkan rasa syukurmu kepada Allah. Bila kita bersyukur kepada Allah, kata salaf tersebut, wajib bagi Allah untuk gandakan pemberiannya ke atas kalian. Wajib. Hari ini jemaah sekalian, kita tak minta apa-apa pun dekat Allah, Allah tetap juga bagi. Allah tak minta pun kita bayar kerdipan mata kita, Allah tak minta pun kita bayar hembusan nafas kita, makan minum kita kan. Tak minta. Dapat buang air. Jadi kadang-kala kita terlupa untuk menikmati, kita terlupa untuk mengungkapkan syukur. Jadi di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada di kalangan kita bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Yang bererti segala puji bagi Allah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibah. Dan hendaklah saudara ataupun temannya yang mendengar, yang berada di sekeliling, menjawab dengan ungkapan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah juga penting kita belajar dhamair.
Dhamair maksudnya kata ganti nama. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu dhamair. Jadi bila kita tengok kawan perempuan kita yang bersin, kita tak boleh lah nak kata yarhamuka. Kita sebutlah yarhamuki. So ganti kata, ganti nama. Kalau abang ramai bersin serentak, yarhamukumullah. Nampak tak? Ada orang bersin serentak? Tak tahu lah. Kalau jadi mana nak tahu kan. Boleh je kita nak ucap. Kan? Kita pergi haji baru ni pun, kita tengok ada orang batuk beramai-ramai. Kita pun sebut, Allah yashfihim ataupun Allahumma yashfikum. Ya Allah, sembuhkanlah mereka, sembuhkanlah kalian. Kan? Tak mustahil ada orang ramai-ramai dia boleh bersin. So kita pun boleh sebut yarhamukumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Okey. Tak cukup dengan itu, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul. Apabila dikatakan kepada orang yang bersin tadi dengan ucapan yarhamukallah, falyaqul, hendaklah dia menjawab kembali, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Cuba sebut. Wa yuslihu balakum. Sekali lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maksud dia adalah semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu ataupun kondisimu. Nampak tak agama ni agama rahmat, saling doa, mendoakan. Agama ini agama salim, saling mendoakan kesejahteraan dan mendoakan afiah untuk sesama penganutnya. Jadi maksudnya adalah semoga Allah memberimu hidayah. Kita senantiasa berharap pada hidayah. Dan kita senantiasa berharap keadaan kita senantiasa Allah Ta'ala perbaiki. Saya nak lompat sikit lah. Sebabnya bukan kita doakan orang ataupun kita berharap orang doakan kita ketika bersin semata-mata. Sebab pernah kita baca satu hadis yang saya kira famous lah dan kita semua hafaz. Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi pernah kata, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Demi Allah wahai Mu'adz, aku sangat cinta dan sayangkan engkau. Dan Nabi kata ucapan tersebut dalam keadaan Nabi pegang tangan Mu'adz. Dan pada ketika itu Mu'adz orang tua ke budak-budak lagi? Budak-budak. Di sinilah kita tahu macam mana etika Nabi berdakwah. Kadang-kala hanya panggil nama, kadang-kala hanya bercakap. Tapi ada tika Nabi berdakwah, Nabi panggil nama sambil Nabi menyentuh. Kita pun macam tu juga. Kalau ada anak-anak ketegak bulu, kan? Kalau dia degil sangat, kalau dia ni tak dengar cakap, antara dakwah kadang-kadang kita mungkin hanya pandai suruh-suruh sahaja. Dia pun tak mau dengar cakap kita. So di sini kita kena belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Nabi. Ketika mana Nabi bercakap dengan Mu'adz, dan Mu'adz pada ketika itu adalah budak-budak. Sebagai riwayat ketika dia panggil ya Mu'adz bin Jabal, Nabi panggil nama panggilan penuh. Hari ni kita boleh tengok nama anak-anak kita, para pelajar, nama panjang-panjang sampai 3 atau 4 perkataan tu ya. Kristina, apa lagi? Macam-macam lah sekali Fatimah. Contohlah. Kan? Itu pun tak mau dipanggil Fatimah. Hatta bukan dekat tempat kita sahaja. Hatta dekat Saudi sekali pun mereka dah tak nak pakai nama-nama begitu dah. Saya dimaklumkan. Faham tak? Padahal nama-nama tu datang daripada situ. Dia pun dah tak nak pakai dah. Fatimah, Khadijah, Aisyah. So dia nak pakai nama-nama yang apa kita panggil? Perkataan moden, nama-nama yang moden. So hatta hari ni pun kita boleh tengoklah anak-anak kita, kawan-kawan anak-anak kita pun nama kadang-kala sampai tergelincir, tergeliat lidah kita nak sebut. Punyalah susah nak sebut. Ala kullin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah nama anak kita contoh, nama ni memang dua ataupun dia panggil isim murakkab kan, nama gabungan kan. Macam kita Muhammad Faiz. Anak saya contoh nama dia Ammar Mujahid. Kan? So kita ada waktu kita hanya panggil dia Ammar, ada waktu kita panggil dia Mujahid sahaja. Tapi ada waktu tengok Nabi kalau nak sampaikan benda yang penting, Nabi panggil nama penuh. Supaya dia bagi perhatian yang lebih. Dalam waktu yang sama Nabi sampaikan dengan sentuhan. Tak cukup dengan itu Nabi lafazkan ucapan qasam. Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, aku cintakan engkau. So kalau 80 kan, panggil kat anak kan, Talha kan. Demi Allah, ayah sayang sangat dekat Talha. Sambil pegang, sambil usap, sambil peluk. Pasti dia akan kata, ayah aku ni dah kenapa ni?
Ada apa yang aku nak sampaikan dekat aku ni? Dan Nabi pesan apa pada Mu'adh? Fala tada'anna fi kulli duburin minas salati an taqul. Wahai Mu'adh, dengar baik-baik apa yang nak pesan noh. Tolong jangan tinggalkan. Tolong dengar baik-baik apa yang aku nak pesan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan tinggalkan doa ini di penghujung salat. Dan doa tersebut semua orang hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus-menerus dapat ingat Engkau. Tolong aku. Pasal nak ingat Allah Ta'ala ni, dia bukan sandar pada kekuatan kita. Ada orang time susah ingat Allah, time senang lupa Allah. Jadi kita nak bantuan tu sampai dia panggil taufiq. Tengah susah pun Allah bantu, tengah senang pun Allah bantu. Bantu apa? Boleh zikir. Pasal ada orang tengah senang, kadang-kadang dia lupa Allah Ta'ala. Dia lupa Allah Ta'ala tu pun hati tak lapang. Betul tak? Ada orang tengah susah, tapi pasal dia ingat Allah Ta'ala, hati dia lapang. Jadi kita nak dua-dua keadaan. Time susah pun hati kita lapang, time senang pun hati kita lapang. So kena minta doa ni, jangan tinggal. Saya kira untuk jemaah Baitul Salam, masya-Allah tabarakallah, yang datang secara fizikal ataupun yang tengok secara live ataupun siaran ulangan ke kan. Kita dah biasa dah dengan doa ni. Tapi kadang-kadang kita dah biasa tak tadabbur. Faham tak? Ada doa ni dia macam Quran sebiji. Quran sangat berhajat pada tadabbur. Sebab tu kadang-kadang bacaan Quran yang apa kita panggil lah, yang membekas adalah orang yang cuba membacanya dalam posisi cuba memahami. Tapi kalau setakat dia baca, kita tengok banyak je selebriti. Betul tak Kak Mimi? Ramadan saja 5 kali khatam, 3 kali khatam. Betul tak? Tapi impak daripada khatam tersebut mafish. Arab kata mafi syai', dia jadi pendek, mafish. Tak ada, tak nampak. Jadi kita ni penuntut ilmu yang kita gelar diri kita sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiklah Baitul Salam ke, Baitul Sunnah ke, mana sajalah pun, Al-Khadim ke, Yayasan Ta'lim ke, mana saja Sungai Kantan ke, fadal masykurah. Kita sangat berhajat kepada bukan setakat kepada baca. Sama macam doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika syukrika husni ibadatik. Bersepah orang baca doa tu, wallah. Tapi ramai tak dapat tadabbur, memperhalusi apa aku minta sebenarnya ni. Dia tahu Nabi suruh dia minta, tapi aku minta apa sebenarnya ni? Faham tak? Sebab tu kita boleh tengok kadang-kadang imam-imam dekat Saudi kan, ataupun imam Masjidil Haram. Contoh Syekh Shuraim dulu kan, waktu dia angkat takbir, Allah istau i'tadilu, dia kata Allahu Akbar. Dia pun baca istiftah. Lepas tu dia pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rah. Nangis. Awak baru sampai situ pun dah tak tertahan dah. Menunjukkan nak ucap Ar-Rahman Ar-Rahim itu pun dia dah tadabbur sampai dia rasa ya Allah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya berhadapan denganmu. Jadi sebab tu kita minta tolong Allah, ya Allah tolong aku untuk boleh ingat kat Engkau. Time senang, time susah. Wa syukrik. Ya Allah ya Tuhan aku, tolong aku untuk bersyukur kepada Engkau. Sebab ramai di kalangan kita, dia hanya bersyukur time dapat rezeki, dapat gaji, dapat bonus, dapat makan. Tapi lebih daripada tu kadang-kala dia lupakan Allah Ta'ala. Sebab tu lawan syukur adalah kufur. Sebab tu dia panggil syukur nikmat dengan kufur nikmat. Jadi tak nak gitu jemaah sekalian. Kita kena minta tolong Allah Ta'ala. Sikit pun syukur. Sebab ada hadis Nabi kata la yashkurullah al-kathir man la yashkur bil qalil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang itu tak dianggap bersyukur kepada Allah dengan yang banyak kalau dia tak mampu bersyukur dengan yang sikit. Sebab tu dapat minum air biasa pun tak payah Starbucks hari-hari pun. Dapat kopi hang tuah pun tetap alhamdulillah. Dapat Starbucks Coffee Bean pun alhamdulillah. Sama sahaja. Pak jemaah sekalian. Dan yang ketiga kita minta apa yang saya nak relate dengan doa ini? A'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhanku, hari-hariku ini bantulah aku untuk memperbaiki amal saleh aku. Betul, kita semua penuntut ilmu. Betul, kita semua ahli ilmu. Talibul ilm, tullabul ilm, penuntut ilmu. Tapi kadang-kadang kita tak bawa akhlak penuntut ilmu. Pasal apa? Pasal kita tak tadabbur apa yang kita minta-mintakan. Kalau kita tadabbur apa yang kita minta-mintakan, kita malu nak cakap benda hak pelik-pelik. Faham tak? Kita malu nak share benda hak pelik-pelik. Nak tonjolkan benda yang pelik-pelik. Pasal kita kata tak wajar bagi seorang penuntut ilmu untuk dia berakhlak dan mengungkapkan ucapan yang macam itu. Jadi,
Sebab itu agama Islam ni agama yang kita kata universal, dan agama yang masya-Allah sangatlah yang pilihan Allah Taala, sangatlah baik pilihan Allah Taala. Sampaikan kalau orang tu terlupa nak doa untuk diri dia, kita pula kata yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah bagi engkau hidayah, semoga Allah perbaiki keadaan hidupmu. Kenapa kita ucap macam tu jemaah sekalian? Kita dah biasa baca dah kan? Doa apa? Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya. Apa yang berlaku? Fihi malakun muwakkalun 'inda ra'sih. Akan ada malaikat yang Allah Taala utus untuk berada di atas kepalanya, dan malaikat tu kata apa? Amin. Lagi? Walaka? Walaka. La walaka bimithlin. Walaka bimithlin. Untuk engkau pun begitu jugalah. Jadi bila kita kata kepada teman kita yahdikumullah yuslihu balakum, semoga ada malaikat yang kata kat kita balik, amin. Untuk engkau pun semoga Allah bagi engkau hidayah. Untuk engkau pun semoga Allah bagi engkau, bagi apa? Perbaiki keadaan hidupmu. Okey. Tengok syarah dekat bawah tadi tu. Sabda Nabi yarhamukallah ini bisa bererti doa agar diberi rahmat. Namun juga bisa bererti sekadar khabar gembira, iaitu itu merupakan rahmat bagimu. Berkata Qadi Iyad rahmatullahi alaih, dia kata, kenapa kita kena sebut alhamdulillah? Kenapa? Bila kita bersin, hacum, kita sebut alhamdulillah. Kata Qadi bin Iyad rahmatullahi alaih, annahu muqabilun ni'mah. Kerana dia menzahirkan, dia mendapat nikmat. Sebab jamaah sekalian, bersin ini adalah sebuah nikmat. Bersin ini merupakan sebuah nikmat. Dan hampir-hampir kita tengok setiap di kalangan makhluk bersin. Dan andai kata ada di kalangan kita menahan-nahan bersinnya, nescaya akan rosaklah otaknya. Nescaya akan rosaklah otaknya. Jadi jangan ditahan-tahan. Cuma keadaan bersin tu janganlah terlalu mengganggu. Sebab ada orang tu dia punya bersin, subhanallah, terlalu kuat. Ada orang langsung sampai tak bunyi tu, kan? So berpada-pada. Ni bersin sampai macam pakai mikrofon, kan? Melompat kawan sebelah, kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah izinkan kepada kita bersin, sesungguhnya Allah sedang bagi nikmat. Dan satu-satu nikmat sangat wajar untuk disyukuri dengan ungkapan alhamdulillah. Jangan tinggal. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, saya nak sebut alhamdulillahirabbil alamin, mana yang lagi dekat dengan sunnah? Alhamdulillah cukup. Tak usah ditambah-tambah lagi, walaupun ungkapan tersebut baik. Cukup alhamdulillah. Okey, selesai dekat sini. Tak ada apa dekat sini. Dan buka surat 310. Dan bahawasanya lafaz ini adalah jawapan daripada ucapan tashmid. Dalam lafaz yang lain disebutkan alhamdulillah ala kulli hal. So kalau ada orang ucap kepada kita yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka kita boleh ucap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. 347 hadis riwayat Abu Daud. Ini juga jawapan dari ucapan tashmid. Kerananya ia dapat membaca doa ini sekali waktu dan doa itu di lain waktu. Sabda Nabi SAW, balakum, yakni urusan dan keadaanmu dalam agama dan juga dunia, dengan mendapat taufik, kebahagiaan dan juga pengukuhan. Jadi maksud yuslihu balakum tu, semoga Allah mudahkan urusan kita dalam beragama dan juga dalam urusan dunia. Semoga dalam urusan dunia dan agama ini senantiasa mendapat taufik. Taufik apa, ya? Bantuan apa? Bismillah. Mencuri pun bantuan juga. Bantuan apa? Bismillah. Tak tanya tu nak minum je. Alhamdulillah. Bantuan yang sempurna. Bantuan mendekatkan kepada Allah dalam posisi sempurna. Taufik, bantuan yang sempurna. Sebab itu jamaah sekalian, sering kali kita bagi contoh-contoh. Kalau kita dengar malam hari ni ada kuliah pukul 8 malam, kita nak mai. Kak Fairuz tak? Itu baru hidayah. Tapi bila dapat mai, itu dipanggil taufik. Alhamdulillah. Lama tak jumpa pun ingat lagi nama, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Hayyakumullah wa bayyakum. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara variasi
Kalau kita berasa nak sebut yahdikumullah wa yuslihu balakum, boleh. Sebahagian pula guru kami dulu pernah mengajar tak hafal yahdikumullah wa yuslihu balakum, kita boleh sebut yahdinallah. Yahdinallah. Semoga Allah Taala bagi kepada kita hidayah. Kan, tapi orang tu dengarlah yang sebut yarhamukallah tu. Kita yang bersin ni kita pun kata yahdinallah. Semoga Allah bagi hidayah pada kita. Tapi ala kullin kita berpegang dengan sunnah yang lebih rapat, lebih baiklah. Ada dua bacaan, yahdikumullah yuslihu balakum dan juga alhamdulillah ala kulli hal. Cubalah hidupkan kedua-duanya. Pasti lebih indah dalam mengamalkan zikir dan juga doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam titipkan. Baik, kita masuk kepada tajuk yang ke-78. Ma yuqalu lil kafir idza atasa wa yuqalu alhamdulillah. Oh, kadang-kala kita tengok ada kawan-kawan kita ni yang dia apa kita panggil mesra Islam tapi tak masuk Islam lagi. Ada tak orang-orang kafir kawan-kawan kita dia mesra Islam? Dia bagi salam kat kita. Dan dalam tajuk ni bacaan ketika mendengar orang kafir bersin, lantas dia mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang jawapan-jawapan begitu tak terfikir tapi dia berlaku depan mata kita. Betul tak? So wallahu ta'ala alam, untuk urusan niat mereka kita tak pernah tahu. Sama ada betul-betul dia nak bagi salam ataupun dia nak main-main bagi salam. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, bila ada orang-orang kafir menyampaikan salam kepada kita, jalan jawab dia adalah sama ada alaika ataupun wa'alaikum sahaja. Kalau disebut assalamualaikum, kita hanya reply wa'alaikum. Kerana lafaz salam ni dia eksklusif untuk umat Islam. Jadi sama juga bila kita tengok ada orang dia mungkin mesra tapi hati dia mungkin kan, tambah-tambah kita tengoklah urusan dunia politik hari ni kan, makin nak pilihan raya, hak tu orang-orang kafir pun boleh baca Quran tiba-tiba. Siap dalam ungkapan, dalam dia punya lecture tu, dalam dia punya syarahan tu dia boleh sebut pula insya-Allah. Padahal dia bukan Islam. Jadi di sini adalah tajuknya apa yang patut diucapkan kepada sang kafir ketika dia bersin idza atasa wa yuqalu alhamdulillah. Kemudian dia ucap pula alhamdulillah. Okey, jom kita tengok di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis yang disampaikan daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya kana sallallahu alaihi wasallam yaqul lil yahudi idza ta'atasu indah. Menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang Yahudi bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ucap yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa maksud dia? Sama macam kita ucap selepas daripada dengar tashmid tadi. Semoga Allah bagi engkau hidayah. Semoga Allah perbaiki urusan hidupmu. Maksudnya menjadi lebih baik. Itu dah masuk agama Islam lah. Okey, tapi hadis yang berkenaan ini kita dapat tengok sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abi Musa Al-Asy'ari. Dalam hadis ini terdapat penuturan Abi Musa, kana al-yahud yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahu yarhamukumullah. Hadis yang teks asalnya kata Abu Musa Al-Asy'ari, dahulunya ada di kalangan orang-orang Yahudi yata'atasun, dia bersin depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarjuna ayyaqula lahum, dan mereka sangat berharap moga-moga Nabi sebut yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Orang Yahudi tu dia sangat berharap. Kita boleh tengok kan kenapa Abu Jahal tak nak masuk Islam. Abu Jahal and the gang lah. Kenapa tak nak masuk Islam? Bukan mereka kata Nabi kita ni bawa benda tak betul. Cuma di sana ada rasa ego satu, yang kedua cemburu yang sangat dahsyat. Faham tak? Sebab Abu Jahal dia kata dia tak boleh terima kenapa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar Nabi akhir zaman dan keturunan dia tak keluar Nabi. Satu. Kan antara benda yang lain kerana dia sendiri pernah masuk meminang Khadijah tapi Khadijah tolak. Tapi Khadijah pula hantar wakil pergi masuk meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu buat Abu Jahal. Tak. Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Ni cerita Abu Jahal. Abu Jahal bukan pakcik Nabi. Nampak tak? Sama juga dengan Yahudi dan juga Nasrani, mereka tidak menolak 100% dakwah Nabi SAW dan mereka sebenarnya tahu Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Tapi kenapa tak mau follow kak? Bukan setakat sombong. Sebab mereka cemburu. Kenapa? Ataupun mereka masih lagi dalam zon ternanti-nanti. Bukan hidayah.
Nabi datang daripada kumpulan mereka. Tapi mereka tahu Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Dan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, kalau kita baca surah Sof, memang Allah Ta'ala, Nabi Isa dah kata dah kan, aku membawa kitab dan membenarkan kitab terdahulu, iaitu kitab Taurat. Dan dalam Injil ni akan datang seorang Nabi, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam kitab aku ini dah bagi isyarat dah, akan datang selepas aku membawa berita gembira yang namanya adalah dah settle dah. Sebenarnya mereka tahu dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang Nabi akhir zaman, tapi tetap tak boleh terima pasal satu, pasal cemburu lah. Banyak je dalam ayat Al-Quran kenapa mereka ni menolak firman Allah Ta'ala. Satu, pasal cemburu je. Sebab yang 3 malam turun-turun dengan Quran tu. Itu pun Abu Jahal juga. Dengan Muawiyah, dengan ada seorang lagi saya lupa nama dia. 3 malam berturut-turut dia pergi dengar curi-curi kan Nabi baca Quran. Sampailah malam ketiga, tiga-tiga bertembung. Abu Sufyan, 3 orang. Barakallahu fikum. Jadi pakat bertanya, buat apa kat sini, buat apa kat sini, buat apa kat sini. So masing-masing ada alasan. So kata tak usah bohong lah. So masing-masing pun bagi tahu kejujuran dan kebenaran. Kami suka nak dengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katalah nampaknya kita bertemu atas tujuan itulah. So orang tanya dekat Abu Jahal kan, bukankah kau menentang? So itu yang alasan dia kata, aku bukan menentang apa yang dia bawa. Macam maksudnya nak bagi tahu, aku tahu yang dia bawa tu semua betul-betul belaka. Cuma dia tak boleh terima hakikat Nabi akhir zaman tak datang daripada keturunan dia, datang pada Bani Hashim itulah. Baik tak jemaah sekalian? Barakallahu fiikum. Okey. Jadi ketika mereka bersin dekat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarjuna ayyaqula lahum, mereka sangatlah berharap moga-moga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutlah yarhamukumullah. Ternyata fayaqul, Nabi kita sebutkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini di antara malam ini punya pelajaran penting. Misi dakwah kita dah lah. Andai besok, andai lusa, andai minggu depan kita bermajlis dengan non-Muslim, tiba-tiba kita dengar dia pun bersin. Kan? Tapi kalau disebut Alhamdulillah lah. Kan? Bolehlah kita ucap Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi kalau tak ucap, boleh tak kita nak sebut? Dalam posisi kita berharaplah dalam metod berdoa, tak jadi masalah. Supaya mereka mendengarkan nama Allah. Pun boleh juga. Moga-moga. Kan macam kita duk bawa motor, kita bawa kereta, kita nampak ada asur tua ke ataupun ada pakcik yang bukan bersamaan agama dengan kita, dia mungkin tolak troli, dalam tu ada botol kosong, ada kotak-kotak kering untuk dia pergi jual kan. So tak jadi masalah untuk kita ucapkan yahdihumullah. Semoga Allah bagi hidayah pada mereka. Allah yahdihim. Semoga Allah bagi hidayah pada mereka. Tak jadi masalah. Dan itulah di antara doa yang pernah Nabi doa apa dia? Kepada siapa? Umarain. Betul tak? Nabi kata apa? Ya Allah, bagilah hidayah kepada salah seorang di antara 2 Umar. Satu Umar bin Al-Khattab, satu lagi Amr bin Hisham. 2 Umar. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Jadi Allah Ta'ala bagi hidayah pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. So pada ketika itu dua-dua belum masuk Islam lagi. So dan kita pun tahu kedua-duanya bukan mesra Islam pun zaman tu. Betul tak? Dua-dua pakak-pakak jadi penentang. So apatah lagi kalau kita ada kawan-kawan yang mesra dengan kita, dengan agama kita. Kan? Baru ni saya tengok TikTok, ada satu India tu dia buat TikTok, dia nyanyi lagu Intifada. Nyanyi nasyid lah. Hatta dulu kawan saya kecil-kecil dulu, waktu darjah 5, darjah 4 gitu, ada satu nama dia Jason, saya ingat lagi. Hari-hari dia ajak saya nyanyi lagu Asyhadu an la ilaha illallah tu. Lagu Raihan tu. Ingat? Dia suka. Maksudnya mungkin dia cenderung sampaikan kita pergi solat zuhur pun dia kata sementara aku tunggu kalian habis solat zuhur ni aku nak sembahyang sama-sama lah. Dan dia adalah Kristian. Dan saya ingat tiba-tiba satu waktu tu dia tak datang lama. Rupanya dia sampaikan hasrat hati dia pada mak ayah dia nak masuk Islam. Kecil lagi, darjah 5, darjah 6, darjah 4, darjah 5 time tu. Dan dia cerita dia kena pukul apa semua dan dia bagi tahu dia nak juga, akhirnya kena pindah sekolah. Mak dia bawa keluar tukar sekolah lain. Jadi gitulah tentangan-tentangan. Okey, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kembali tadi kepada tajuknya
yahdikumullah wa yuslihu balakum, maksudnya semoga Allah bagi hidayah kepada kalian dan juga Allah Ta'ala memperbaiki urusan kehidupan kalian. Baik. Kenapa bila kita dengar orang kafir bersin, kita tak sebut yarhamukallah? Apa dia? Ada tulis tak ada. Dalam pembacaan saya dikatakan la yuqalu yarhamukallah. Kenapa kalau kita dengar lah ada orang kafir dia bersin hacum, dia sebut alhamdulillah, kenapa kita tak sebut yarhamukallah? Ataupun yaghfirullahu laka, semoga Allah mengampuni engkau. Hacum dia sebut alhamdulillah, kenapa kita tak kata semoga Allah ampunkan kau? Au ma asbahu dzalik, ataupun yang menyerupai ucapan-ucapan macam itulah, min sawabil akhirah war rahmah fiha, kenapa tak diucapkan ucapan yang baik-baik yang mendatangkan pahala kepada mereka ni? Lianna dzalika khassan bil mu'minin, kerana ucapan yarhamukallah ini hanya eksklusif untuk orang sama lah macam kita jumpa geng-geng kita sebut assalamualaikum, dia hanya boleh kepada orang Islam dan orang beriman, tak boleh kepada non-Muslim yang kita kata tapi dia mesra ustaz dengan agama kita, tak boleh. Kalau setakat mesra tak mesra ni, cerita perang Uhud dulu pun dah ada kisahnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah yang alaih, dia bawa berapa orang syahid perang Uhud tu? Berapa orang? 1,000 lah. 1,000 lawan 3,000. Tapi waktu Nabi tengok kumpulan tu, Nabi kata, hai pelik sangat muka-muka mereka ni, siapa ni? Tanya pada Abdullah bin Ubay, siapa ni? Abdullah bin Ubay kata, inilah orang-orang kafir yang nak tolong kita tentera Islam untuk lawan tentera Makkah. Jadi Nabi terus bagi, kata putus. Aku bagi dua pilihan. Satu, mereka ni masuk Islam. Ataupun yang kedua, mereka patah balik, duduk kat Madinah baliklah. Tak usah join perang ni. So, Abdullah bin Ubay kata apa? Kalau macam tu aku bawa mereka balik lah. Pasal dia pun dapat job Rasul Munafikin, kepala segala orang-orang munafik. Jadi dia kata, kalau macam tu lah kau punya pilihan yang kau bagi wahai Rasul, aku bawa mereka balik lah. Berapa orang? 300. So daripada 1,000 tu, tinggallah 700 lawan 3,000. Faham tak? So kalau, itu saya nak cerita tu. Kan? Kalau setakat mesra-mesra ni, zaman tu pun, patutnya Nabi bagi je lah dia, nak tolong kita. Betul nak tolong? Betul. Jom lawan dengan orang-orang kafir Makkah. Nabi boleh je nak cakap macam tu, tapi Nabi kata, tak. Faham tak? Pasal dia khasan bil mu'minin. Ucapan yarhamukallah, ya Allahu yaghfirulak, ghafarallahu lak, ini semua khas untuk orang-orang beriman. Bal yad'u lahu bil hidayati ila hadzal din wal imanulah. Dan yang lebih utama, kita ni berdoa kepada Allah untuk orang-orang kafir tu, semoga dia mendapat hidayah, semoga dia beriman dengan agama yang salim ini. Ada soalan ni? Tak ada. Barakallahu fiikum. Jadi ini di antara ucapan-ucapan yang kita boleh sebutkan ketika mana kita dengar teman kita ataupun orang-orang kafir mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin. Tapi kalau dia tak sebut alhamdulillah, moga-moga kita doakan semoga dia dapat hidayah, tambah-tambah kalau dia ada akhlak. Sebab kita risau kawan-kawan kita yang dia non-Muslim tapi ada akhlak. Kita risau menjelang hari akhirat, dia tak dapat apa-apa. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Mereka nanti akhirat bawa guni-guni amal, tapi Allah Ta'ala jadikan amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Tak naklah. Kita pun macam tu jugalah Kak Mimi. Kan? Kita tak maulah kita ni ya beramal, datang menuntut ilmu pada malam hari ni, nanti bawa balik guni-guni amal kita, Allah kata tak ada apa, kosong. Silakan. Amru Umar tu siapa? Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi SAW. Amru bin Hisham tu nama kepada Abu Jahal. Kan? Dan jahal tu bukan bererti jahil semata-mata, sebab sebahagian berpendapat jahal tu bererti bijak. Kan? Dan di antara kebijakan beliau, kalau saya pernah, kalau tak silap dengar lah, kalau salah minta ampun, minta maaf lah, mungkin boleh diperbaiki. Beliau bijak dalam bangunan dan semisalnya lah kot, untuk kan architecture. So dia bijak bahagian tu.
So Allah Ta'ala alam, tapi sebagian kata memang dia digelar sebagai bapa bodoh lah. Kenapa digelar sebagai bapa kebodohan? Pasal dia menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hakam. Asalnya nama dia Abu Al-Hakam, tapi bila dijoloki dengan Abu Jahal dia redha pula. Kan? Kita pula kalau orang panggil kita bapa segala bodoh, kita geram. Tapi Abu Jahal bila orang panggil dia ya Aba Jahal, dia malah ya, nak apa? Dia macam admit. So Allah Ta'ala a'lam. Okey. Ada baki lagi waktu? Habis 5 minit lah. Okey, jadi insya-Allah kita berhentilah dekat sini. Boleh? Kita nak salat jamaah sama-sama insya-Allah. Pada pertemuan akan datang kita masuk tajuk yang Abu Talha suka ni. Surat 311 doa kepada pengantin baru. Taib. Semua pakai senyum suka betul Subhanallah. Taib, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah semoga Allah Taala izinkan kepada kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, yang kedua kita berdoa semoga Allah kurniakan kepada kita sekeping hati yang dapat beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, kita senantiasa berharap dengan ilmu yang kita amalkan, yang kita sebarkan, yang kita dakwah-dakwahkan, moga-moga dia menjadi kunci pemudah cara untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah harta bagi saya dalam menyampaikan. Panjang umur, murah kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.